Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami ingin menerangkan mengenai kedudukan Baitul Mal sebagai waris al-Sobah dalam pentadbiran pusaka di Malaysia. Pengurusan kewangan dan ekonomi adalah aspek penting dalam menentukan pembangunan ekonomi dan sosial di sesebuah negara. Dalam tamadun Islam, telah dibuktikan bahawa pengurusan ekonomi negara Islam telah bermula dengan penubuhan Baitul Mal sebagai tempat pengurusan kewangan negara. Baitul Mal berasal daripada dua kosakata bahasa Arab iaitu bait berarti rumah dan al-mal berarti harta atau ringkasnya ialah rumah harta. Secara dasarnya Baitul Mal merupakan institusi harta dan perbendaharaan dalam negara Islam dan ianya bersumberkan pelbagai jenis harta. Semua harta ini akan dipusatkan pengumpulannya dan akan digunakan untuk tujuan kebajikan dan kepentingan kepada masyarakat dan negara kerana secara dasarnya ia saling mengkumi antara satu dengan yang lain. Pembahagian dalam pentadbiran jelas kelihatan apabila wujudnya Baitul Mal ini. Saiz, kapasiti dan peranan Baitul Mal akan sentiasa berubah selaras dengan perubahan dan kesesuaian mengikut zaman. Kedudukan Baitul Mal sebagai waris. Ulama berpendapat harta si mati yang tiada waris atau baki harta setelah diambil oleh waris kada kerana si mati tidak mempunyai waris asobah akan disalurkan kepada maslahat orang Islam dan diletakkan di Baitul Mal sebagai harta orang Islam. Pendapat mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Ibnu Hazim Al-Zahiri berpendapat bahawa ahli waris zawi al-arham tidak boleh mewarisi harta pusaka kerana tidak terdapat nas yang jelas dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ini bererti selain daripada perkahwinan, kekeluargaan dan wala, syariat Islam turut menerima saudara se-Islam sebagai sebab pewarisan bagi si mati yang tiada waris. Oleh kerana itu, harta si mati akan diletakkan di Baitul Mal untuk kegunaan semua orang Islam. Imam Syafi'i berpendapat juga sekiranya harta si mati berbaki selepas diambil oleh waris-waris kada kerana si mati tidak mempunyai waris asobah, maka kaedah aurat iaitu memulangkan baki kepada waris kada diguna pakai. Sekiranya si mati tidak mempunyai waris harta pusaka, hendaklah diwarisi oleh waris zawi al-arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amia Madiha binti Kamalul Zaman, nombor metrik 011543. Baiklah, saya akan terangkan kaedah pembahagian harta pusaka, yang mana isu pembahagian harta pusaka sudah menjadi isu yang sangat kerap dikongsi di media sosial dan juga internet. Banyak kisah-kisah yang tidak sedap didengar disebabkan kurangnya ilmu mengenai pembahagian harta pusaka, terutamanya dalam ilmu faraid. Oleh sebab itu, perkongsian kali ini kami akan sentuh dengan lebih mendalam mengenai pembahagian harta pusaka menggunakan 3 kaedah yang berbeza. Yang pertama, kaedah pembahagian harta secara faraid. Kaedah secara faraid ini terlebih dahulu meneliti siapa di antara waris yang benar-benar berhak menerima harta pusaka dengan kaedah ashabul furud. Kaedah yang kedua, pembahagian harta secara muafakat, iaitu pembahagian secara muafakat dilakukan setelah berlaku perbincangan antara waris sebelum perintah pembahagian dibuat oleh mana-mana pejabat, sama ada pejabat hartanah, mahkamah dan lain-lain. Yang ketiga, kaedah pembahagian harta secara pelepasan hak takarruj, yang mana takarruj mempunyai bahagian bentuk dan cara dalam pengalaman pembahagian harta pusaka melalui pelepasan hak antara persetujuan daripada semua atau sebahagian ahli waris, termasuk pembahagian sama banyak penyerahan hak kepada ahli waris yang lain, penarik diri daripada menerima harta pusaka dan sebagainya. Sekian daripada saya. Seterusnya, kedudukan Baitul Mal dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia. Dari sudut kedua, kedudukan dan peranan Baitul Mal yang dinyatakan dalam peruntukan undang-undang di Malaysia telah dinyatakan dengan jelas dalam enaman-enaman negeri. Peranan Baitul Mal pada hari ini tidak mempunyai fungsi yang sama seperti pada zaman Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman kini, pelaksanaan Baitul Mal terletak di bawah struktur kuasa perundangan negeri menurut jadual ke-9 perlembagaan dan telah disenaraikan sebagai hak kerajaan negeri, iaitu termasuk hak penentuan hukum agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat, wakaf, Baitul Mal dan yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Justeru itu, fungsi Baitul Mal sebagai waris, wasi dan pentadbir pusaka adalah tertakluk kepada undang-undang negeri di bawah enaman pentadbiran agama Islam negeri. Berdasarkan peruntukan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahawa Baitul Mal mempunyai hak ke atas harta pusaka yang terbiar dan tidak berwaris serta daripada baki harta pusaka selepas pembagian harta pusaka dilakukan kerana tiada waris asobah. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, pengurusan harta pusaka di Baitul Mal. Undang-undang di Malaysia telah memperuntukkan bahawa kesemua harta pusaka si mati yang tidak mempunyai waris atau mempunyai waris tetapi terdapat lebihan baki setelah pembahagian akan diberikan kepada Baitul Mal.
Baitul Mal bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap waris-waris sebelum menetapkan bahagian-bahagian bagi orang yang berhak menerimanya, termasuk bahagian yang akan diterima oleh Baitul Mal. Namun, waris-waris dibolehkan untuk memiliki harta tersebut dengan membuat permohonan tebus pusaka. Sebagai kesimpulan, skop tugas Baitul Mal berdasarkan konteks Malaysia adalah lebih terhad berbanding dalam konteks sejarah. Baitul Mal berperanan untuk menguruskan pentadbiran kewangan yang diperoleh daripada lebihan harta pusaka dan sumber-sumber lain serta membantu dalam mengendalikan aset umat Islam di Malaysia.